Selamat datang ke bahagian kedua Haze pergi Jepun dan kali ini tempat yang dilawat semakin menarik seperti kita makan sarapan dulu di Camel Cafe tapi menu macam kopitiam kat KL. Penat berjalan. Osaka Castle. Memang aku kalau datang negara orang memang istana lama yang aku bantai dulu. Kau anak petani yang miskin pun boleh jadi orang yang ternama sehingga nama kau disebut-sebut. Tahukah anda ada ramai anak-anak muda Malaysia yang hebat berdakwah di negara seperti Jepun ni? Sampai ramai yang dah masuk Islam tau. Assalamualaikum. Bye-bye. Rasa sendiri macam mana rupa gempa bumi berskala magnitude tinggi dalam simulasi gempa bumi ni. Kalau berlaku macam tu kat rumah aku memang cuak bodoh. Menterkedarah lagi dengan Haze tapi kali ni kita makan hanya ramen yang sebenar di Ramen Honolulu. Tengok Haze makan macam sedap sangat. Enggak mengenyangkan. Berkrim weh. Dia jalan-jalan dekat negara yang sejuk macam ni kan. Ikhlas betul rasa berjalan. Walaupun semalam aku rasa dalam 25,000 step juga aku berjalan. Ikhlas betul berjalan kaki. Kalau kat Malaysia tak ikhlas langsung berjalan kaki. Korang kalau macam tak rajin nak berjalan kaki kat Malaysia kan, korang datang sini, patutlah orang sini kurus, fit semua tu. Berjalan kaki tu banyak gila. Makan pun sihat je. Terus aku tengok badan diorang semua slim-slim kat sini. Lepas tu orang Malaysia datang, ambil. Dah sampai dah tempat yang sepatutnya kita have breakfast. Okay, hai. Kita dah sampai dekat tempat ni pula. Ini ada tempat breakfast. Penat berjalan. Penat berjalan. Ikhlas betul berjalan kaki. Kalau kat Malaysia tak ikhlas langsung berjalan kaki. Kat sini kita akan minum kopi, kita akan breakfast, and then lepas ni kita akan pergi tempat satu lagi tempat. So, nak tengok apa menu kat sini. Jom. Macam ni restoran Coliseum yang dekat KL tu kan. Kopitiam. Roti, butter, style kopitiam kat sini. Order kopi susu dengan kopi saja macam tu. Lepas tu minum sekali, makan sekali dengan toast dengan boiled egg, telur. Kisah Camel ni adalah kafe yang terletak di tengah-tengah Osaka, menampilkan menu-menu seperti roti bakar, telur dan juga kopi. Sajalah kami ni nak sarapan dekat kafe yang ala-ala zaman kolonial ni sebabkan suasana. Padahal dekat Malaysia pun ada benda ni. Tapi kalau nak tahu sarapan yang tipikal bagi orang-orang Jepun sebenarnya lagi hebat dari orang Malaysia. Sarapan Jepun yang tipikal seringkali terdiri dari nasi kukus, sup miso, ikan panggang dan juga sayur-sayuran jeruk. Selain itu mereka juga amalkan sarapan seperti kombinasi lain juga seperti ikan bakar dengan garam, natto. Dan natto tu sejenis kacang yang dibiar fermentasi dan juga berlendir. Tamagoyaki iaitu sejenis omelet Jepun yang manis, rumpai laut dan juga teh hijau. Patutlah diorang ni kurus-kurus semuanya. Makan pun sihat. Lepas makan sihat terus berjalan berpuluh ribu langkah sehari naik train. Walaupun sarapan dengan roti bakar, telur dan juga kopi dalam menu ni adalah benda yang tak asing bagi kita orang Malaysia, tapi di Jepun ini adalah sarapan Jepun yang bermula pada era pasca Perang Dunia Kedua. Perubahan ini merupakan sebahagian daripada pertukaran dan juga asimilasi budaya di mana tabiat dan budaya barat secara beransur-ansur meresap ke dalam gaya hidup Jepun. Begitulah makan dekat sini. Makan dekat Camel ni, itulah dia, toast dan juga telur serta kopi. Adakah cukup? InsyaAllah saka saya tak komplain lagi. Marilah kita ke destination iaitu Osaka Castle lah. Yes. Dari sini kita dah boleh nampak dah Osaka Castle tu. Osaka Castle tu kat situ je. Okay, kalau korang nak datang sini, apa nama dia? Osaka Business Park Station. Dia sebenarnya ada satu stesen nama dia Osaka Castle, tapi lebih jauh. Kalau korang nak bersukan boleh lah. Tengok kesian ke orang Malaysia jalan sikit dah. Bulan yang Haze datang ni, ni bulan apa? Ya Allah, dah hilang akal aku ni. Bulan 11 seluruh adalah waktu yang paling tepat sekali korang datang. Sebab korang nampak macam yang warna merah-merah apa semua ni. Ini kita belum sampai Kyoto lagi tau. Kyoto nanti akan ada satu macam another castle ke temple yang dekat atas sekali tu, macam nanti seluruh tu warna merah. Haze faham juga macam yang tengah tengok YouTube Haze ni, ramai juga yang warga tua macam tu kan, tapi berduit macam tu. Sebab apa? Duit EPF. Company pergi Jepun ni kawan Haze punya. Dia pernah membawa seorang datin tu cikgu kita orang naik van, naik shuttle apa semua. So tak payahlah berjalan. Mereka faham anda semua sakit lutut, tapi saya muda lagi, saya dah exercise. Walaupun sepanjang 2 episod ni sebenarnya aku mengomel je. Lepas tu menapak kita
kita pusing. Tu dah sampai dah dekat kaki Castle, Osaka Castle ni. Korang nak datang sini, dia macam a few places dekat sini macam hanya tour guide yang betul-betul tahu untuk pergi mana. Korang akan datang dengan macam history tour guide lah. So siapa yang datang sini basically ada Osaka Museum Pass korang dapat free. Tapi kalau ada Osaka Metro ke Kansai Metro Pass ke, korang dapat tiket discount daripada 600 yen jadi 550 yen and complete counter ni. So tak payah nak pergi sana. Okay, so selain daripada tu, kalau korang ada tiket ni, train tiket ni, boleh foto line. Orang Malaysia kan suka foto line kan tu. Kau tak line panjang tu. Istana Osaka atau lebih dikenali sebagai Osaka-jo dalam bahasa Jepun adalah salah satu ikon yang penting dalam sejarah dan juga seni bina Jepun. Terletak di tengah-tengah Osaka, istana ini mempunyai kisah yang mempengaruhi Jepun sejak zaman Azuchi Momoyama hingga ke zaman Edo. Ini bukan sekadar istana tapi sebuah istana yang melambangkan kuasa, konflik dan juga usaha untuk menyatukan Jepun. Kalau korang nak pergi istana Osaka, ada banyak benda yang boleh korang buat. Contohnya, korang boleh pergi museum dalam menara utama yang tunjukkan sejarah istana dan juga pentingnya istana ni dalam penyatuan Jepun. Lepas tu, atas menara tu ada tempat tengok panorama Osaka. Memang cantik gila. Tapak istana dan taman ni pun best, terutama kalau pergi masa musim sakura. Ada satu taman dalam taman istana ni namanya Taman Nishinomaru. Ada banyak pokok sakura dan rumah teh. Memang best gila tempat ni untuk berehat dan juga layan keindahan alam. Istana Osaka bermula pada tahun 1583, dibina oleh Toyotomi Hideyoshi, salah seorang tokoh penyatuan terbesar Jepun. Waktu tu Hideyoshi nak tunjukkan kuasa dan kekayaannya, dan istana ni adalah salah satu caranya untuk kukuhkan kawalan atas Jepun. Istana ni canggih pada waktunya dan ada pelbagai ciri pertahanan yang inovatif serta mewah, menunjukkan pencapaian Hideyoshi. Yang menarik pasal istana Osaka ni adalah struktur yang unik. Contohnya, menara utamanya dibina atas dua platform buatan manusia yang besar, disokong oleh dinding batu yang tinggi. Istana ni memang nampak megah, terutama dengan hiasan emas yang diletakkan di merata tempat. Dan kalau korang nak tahu, istana ni dah berulang kali kena bina semula dan yang terakhir sekali adalah pada tahun 1931 lepas kena rosak akibat konflik perang dan juga bencana alam. Okay, sekarang kita berada dekat Osaka Castle yang paling atas sekali. Dia daripada rooftop tu, yang menengok-nengok ni, kita start daripada tingkat atas. So inilah dia rupa daripada atas Osaka Castle ni. Sebab Osaka Castle ni dia macam atas bukit, dia tinggikan lagi, lepas tu dia bina castle kat atas tu. So korang boleh nampak hampir kebanyakan Osaka kat sini. Oh, cantik weh datang kat sini. Nyamannya udara. Tapi siapa pula dia ni? Siapa Toyotomi Hideyoshi ni? Toyotomi Hideyoshi adalah salah satu tokoh paling hebat dalam sejarah Jepun, terkenal kerana kebangkitannya dari latar belakang orang marhain sampailah menjadi salah seorang jeneral tentera dan orang yang menyatukan seluruh Jepun pada waktu itu. Kisah hidupnya memang menunjukkan kebolehan luar biasa, kecerdasan strategik dan juga peranan pentingnya dalam membentuk sejarah Jepun semasa zaman Sengoku, satu zaman yang penuh dengan pergolakan sosial, pergolakan politik dan juga konflik ketenteraan yang hampir tidak pernah terhenti. Hideyoshi ni dilahirkan dalam keluarga petani di wilayah Owari, iaitu sekarang dikenali sebagai Nagoya. Hidupnya dari awal memang penuh bercita-cita dan juga semangat untuk melangkah keluar dari status rendah dia. Tahu lah cara diorang ni buat museum ni macam-macam tau. Tengok atas ni bacalah tentang sejarah tokoh tu benda semua. Lepas tu bawah ni dia akan tunjukkan nama dia mini diorama tau. Semua fizikal. Yang tengah berlakon tu adalah skrin sebenarnya. See-through screen. Okey lah, kita pun dah habis kita punya tour dekat Osaka Castle ni. Apa yang kita boleh belajar daripada seluruh kisah ni adalah, ni orang yang berkuasa dekat dalam ni dahulu, dia berkuasa pada semua, tapi bermula dengan dia hanyalah seorang anak petani yang miskin. So maksudnya waktu tu pun tidak mengamalkan macam contohnya kau anak dia raja, tapi tak semestinya. Kau anak petani yang miskin pun boleh jadi orang yang ternama sehingga nama kau disebut-sebut dalam sejarah. So fikir-fikirkanlah anda dekat rumah tu, just because you guys anak bukan somebody ke, anak orang yang miskin ke semua, kita semua mampu untuk mengubah hidup kita sebenarnya. So sekarang ni kita nak beli tiket train sebab yang kita orang ada sekarang ni, okey, ni adalah today pass. Today pass ni untuk lalu certain line saja. Tapi bila kita tengok dekat peta tu, line yang kita nak pergi ni dia adalah Hanwha Line. Dia ada kaitan antara hidup dan juga mati.
kita daripada station tadi jalan depan sikit aku nampak perkataan Malaysia. Tu Malaysia Hato Cuisine. Okey, lepas tu sebelah dia ada ni Japan Dakwah Center in Osaka. So sekarang ni saya berada dekat sini untuk mengenali dengan lebih lanjut lah Japan Dakwah Center kat Osaka ni dia apa sebenarnya, apa yang sedang dijalankan dan sebagainya. Aku tengah loceng ke ni? Mana loceng dia ni? Assalamualaikum. Boleh bagi salam. Ni. Dakwah Center, Socializing Center. Allah. Hari ni kita bersama dengan, kita ada Naufal, kita ada Hanif dan juga Kai. Okey, so Naufal, dah berapa lama kat Jepun Naufal? Alhamdulillah, jadinya ni adalah minggu keempat saya. Dah 3 minggu lebih lah di sini. Masa first datang macam mana? Apa rasanya Jepun ni berbanding dengan Malaysia? Mesti orang tanyalah, kenapa Naufal nak intern dekat Jepun kan? Dia macam banyak tempat, kenapa Jepun? Dia personal experience as a child yang growing up with anime and Japanese culture daripada kecil tu. Jadinya been one of my dream juga untuk ke sini, tapi tak diberi keizinan lagi bila dengan studinya dan sebagainya. Okay. Jadinya dah ada senior yang sebelum ni dan datang intern sini. Jadi bila saya dapat tahu ada peluang internship di sini, saya pun terus apply. Oh, okey. Jepun ni negara yang ada pelbagai kepercayaan agama, terutamanya agama Shinto dan agama Buddha. Shinto tu agama asal dekat sini, sementara Buddha itu diimport dari benua Asia dalam kurun ke-6 dahulu. Kedua-dua agama ni dah hidup bersama-sama lama dah, mempengaruhi budaya Jepun, tradisi dan juga cara hidup sosial dekat sini. Gabungan ni yang membuatkan landscape rohani Jepun itu unik. Ada banyak kuil Buddha dan juga tempat ibadah Shinto merata-rata tempat. Islam walaupun agama minoriti kat Jepun mempunyai sejarah yang dah beratus-ratus tahun. Hubungan pertama antara Jepun dan juga dunia Islam bermula pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 melalui perdagangan dan juga urusan diplomatik. Tapi Islam moden kat Jepun ni bermula pada awal abad ke-20 bila pedagang Islam, pelajar dan orang-orang pelarian politik datang, kebanyakannya dari Asia Selatan dan juga Asia Tengah. Masjid Kobe yang dibina pada 1935 jadi masjid pertama Jepun, menjadi juga monumen penting dalam sejarah Islam dekat sini. Populasi Islam di Jepun berkembang perlahan walaupun masih sikit berbanding dengan jumlah penduduk keseluruhan. Ni sebabkan ada perdagangan antara bangsa yang meningkat, globalisasi dan juga ramai pekerja asing serta pelajar dari negara Islam datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Pada awal abad ke-21, komuniti Islam dekat Jepun ni ada pelbagai. Ada orang Jepun asli masuk Islam dan ada juga yang datang dari negara-negara Islam yang lain. Usaha untuk sebarkan Islam dekat Jepun ni ada juga pelbagai. Ada pertukaran budaya, ada program pendidikan dan juga membina institusi-institusi Islam. Usaha ini adalah bertujuan nak bagi orang Jepun faham lebih baik pasal Islam dan tolong sokong komuniti Muslim yang ada dekat sini. Antara inisiatif yang sudah dibuat adalah seperti membina masjid dan juga tempat solat, pendidikan Islam dan juga pertukaran budaya, pengesahan halal dan juga perkhidmatan, kerja-kerja amal dan juga bekerjasama dalam komuniti. Walaupun ada banyak usaha untuk sebarkan Islam dan juga sokong komuniti Muslim, ada banyak cabaran sebenarnya nak gabungkan budaya, bahasa dan kadang-kadang orang salah faham tentang Islam dekat negara ni. Tapi cabaran ini juga membuka peluang untuk berdialog antara budaya. Berada kat sebuah majlis pernikahan antara rakyat Jepun dengan seorang warga Islam. Seorang Jepun dah syahadah last week. Bismillah. Watashi wa Zulkarnain bin Hasan Basri. Umi Muriana binti Ading Abdul Khadir Nawali Toste. Shimizu Isao ni mahar ni Jesamang. So itu adalah antara function dakwah center ni, selain daripada memberi pendidikan kepada orang Jepun tentang Islam. Yalah, kalau dah syahadah orang tak kau nak tinggal macam tu je tak. Kita ajar diorang, kalau diorang pilih untuk berkahwin dengan sesama Muslim, kena ada nikah lah. Gitu. So itulah dia punya tanggungjawab dekat sini. Tempat yang kita ziarah hari ini adalah tempat keselamatan bencana. Aku rasa ni hari kedua, dia setiap hari satu bencana. Kita akan tengok dekat di sini. So kita pusing belakang. Saya pusing Okey, ini adalah tempat macam keselamatan macam tu lah. Yang pergi nak tahu apa yang perlu kita buat kalau menghadapi beberapa bencana. Contohnya gempa bumi. Jomlah kita masuk tengok apa yang ada. Kenapa kita orang datang ke sini? Sebab Jepun merupakan salah satu negara yang paling kerap dilanda gempa bumi di dunia. Dan Jepun memang terkenal dengan beberapa pusat-pusat kesedaran bencana alam macam yang
kita orang singgah sekarang ini. Memahami kepentingan kesedaran dan juga pendidikan awam dalam mengurangkan kerosakan dan juga kemalangan gempa bumi, kerajaan Jepun telah menubuhkan banyak pusat pendidikan gempa bumi di seluruh negara. Kemudahan-kemudahan ini mempunyai pelbagai tujuan, seperti contoh pengalaman simulasi. Banyak pusat menawarkan simulasi gempa bumi yang membolehkan pengunjung mengalami goncangan gempa dalam persekitaran yang terkawal, membantu mereka memahami kepentingan tindakan yang cepat dan juga sesuai semasa peristiwa sebenar. Pusat-pusat ini juga sering mengadakan bengkel dan juga sesi latihan tentang persediaan kecemasan, mengajar kemahiran seperti cara mengikat perabot, membuat kit-kit kecemasan dan juga melindungi diri semasa gempa bumi. Oh, dalam tu kalau korang nampak dekat situ, dia macam bagi simulasi macam mana gempa bumi. Tapi aku macam pelik lah kenapa orang Jepun datang sini. Kena orang selalu rasa ke? Oh, tak pernah merasai mungkin. Kalau kita orang Malaysia, maybe bukanlah teringin, tak. Bukan. Cuma kita just nak tahulah apa yang perlu dibuat sekiranya. Ataupun perasaan lah kan. Aku ni dah pergi tempat bencana macam gempa bumi, tapi selepas gempa bumi tu berlaku, kan ingat tak aku punya episod pergi Turki kan, datang bagi bantuan apa semua. Tapi tak pernah merasa sendirilah. Ya dik, are you okay? Tak pernah merasa sendirilah gempa bumi tu macam mana. Ni simulasi dia. Okay? Kita tengok macam mana Kalau korang tengok episod lepas, Haze dah jelaskan yang Jepun ni terletak betul-betul dekat kawasan Ring of Fire di Pasifik. Tempat yang sering berlakunya gempa bumi dan juga aktiviti gunung berapi. Negara ni mengalami ribuan gempa bumi setiap tahun, dari gempa ringan yang tidak terasa sehinggalah gempa besar yang boleh menyebabkan kerosakan besar dan juga kehilangan nyawa. Ancaman ni secara berterusan telah memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat, budaya dan juga perkembangan teknologi Jepun. high realistic betul diorang ni buat. Okay, so tadi tu yang kita tengok tu adalah simulasi yang macam-macam. Pertama sekali tunjuk kita orang video apa yang bakal berlaku selepas gempa bumi yang tsunami. Lepas tu diorang ni, aku perasan phone diorang bila berlaku bencana ke benda semua ataupun sebelum berlaku bencana, diorang message akan berdering-dering tau. Semua orang punya phone bunyi teng 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 teng. Okay, untuk simulasi. Lepas tu Hai. oh, Jangan buat macam ni. yelah, senak nanti. Dia pun tak boleh. Tak boleh. Okay, alright. Janganlah Jangan buat macam tu. sakit lutut gila. Selepas gempa bumi besar, komuniti mungkin menghadapi kehilangan nyawa, kecederaan, kehilangan tempat tinggal dan juga gangguan kepada kehidupan seharian. Infrastruktur boleh rosak teruk, mempengaruhi pengangkutan, komunikasi dan juga perkhidmatan utiliti. Kesan psikologi juga signifikan kerana ancaman gempa bumi boleh menyebabkan tekanan dan juga kebimbangan berterusan bagi ramai penduduk. Weh, kalau berlaku macam tu kat rumah aku memang cuak bodoh. Okay, siapa yang pergi trip dengan Noah, aku rasa Noah kena bawa datang sini. Bagi dia insaf. Bagi dia macam kau patut bersyukur dekat Malaysia tu tak ada macam-macam kan. Paling teruk pun kita kena apa? Banjir kan? Banjir. Banjir. Tapi kat sini macam best lah, sebab bila kau masuk kau rasa sendiri macam mana benda tu berlaku. And macam Haze cakap tadi lah, bila lepas habis earthquake pun akan datang tsunami kan. Jepun telah membangunkan sistem amaran awal gempa bumi yang canggih yang berjaya mengesan gelombang seismik awal gempa bumi dan memberikan beberapa saat hingga minit amaran awal sebelum gelombang yang lebih teruk tiba. Sistem ni membolehkan ramai orang mengambil perlindungan dan juga menghentikan perkhidmatan kereta api, kilang dan juga operasi lain yang penting, mengurangkan kerosakan dan juga kecederaan. Hello, Assalamualaikum. Okay, sekarang ni dah berjalan apa semua, tibalah masa untuk makan. Makan lagi, makan malam. Sebab siang tadi kita hanya mampu makan toast, roti dan juga 2 biji telur. Adakah cukup? Of course tak. Tapi kita mampu bertahan sampai ke malam. Jangan ikut ya adik-adik. Ini adalah sebuah habitat yang tidak elok. Okey, sekarang kita nak makan. Sudah tentunya kita punya tour guide kita daripada pergi Jepun akan bawa pergi tempat yang halal. Tu Ramen Honolulu. Nama tempat dia Ramen Honolulu. Lepas tu ada logo halal dekat depan tu. Okey, so tapi kalau anda katalah let's say you guys macam tak tahu, okey, korang datang sini kan macam nak makan tapi macam tak reti. Okey, so yang ni Haze punya travel agency ni pergi Jepun ni, dia bawa dia bagi Haze benda ni. Let's say lah aku tersesat ke nak makan sendiri ke apa benda ke, so senang lah, pergi mana-mana senang. Tunjuk je kat this is my card. I cannot eat pork, but if you give me pork, kira halal. Kira halal. If I eat pork and I do not know, itu is up to you. You dosa, I still okay. Macam tu. Okay lah, I'll see you guys inside. Bye. Okay, so dalam ni bila dia akan ada tiket vending tau. So kau kena order, masukkan duit dekat sini, cash only, lepas tu pilih. Okay, nanti Haze order, kita orang order, tunggu makanan sampai, nanti kau tengok makanan kita orang ya. Yang ni spicy punya chicken ramen, yang ni special rich chicken ramen. Dan juga tambahan dia adalah Haze akan order, Haze order juga ayam goreng. Bismillahirrahmanirrahim. So kau tengok dia punya soup tu very dia lebih berkrim gitu. Tengok Haze makan macam sedap sangat ni.
Enggak, mengenyangkan. Berkrim weh. Kat sini pun ada ayam goreng. Inilah, kita cuba dia punya crispy apa? Spicy chicken. Spicy fried chicken. Spicy fried chicken. Enggak. Yang ni spicy special ramen. Tengok warna dia merah bukan? Kan? Aku punya tenang je kan? Kau punya tak tahu lah. Okay, so ramen semalam dia macam sos, dia jernih. Okay, tapi bila kau tengok ramen hari ni, dia rasanya letak susu sikit. Okay, dan tambahan dia letak ayam goreng juga dalam ni, dan juga ada ayam grill kot dalam ni. Kalau ramen yang tak halal tu, yang ni asalnya adalah pork. Macam tu, pork Lepas tu, kita balik, kita tidur. I will see you guys tomorrow. Bye. Dalam episod seterusnya, tempat yang kita orang pergi akan jadi lagi best. Kita akan singgah Kyoto pula. Lari macam tu. Macam ni lah. Jambatan Pulau Pinang. Waktu orang Malaysia pandang macam, wah hebatnya Haze. Kemudian dah kita kat tempat bersejarah, takkan tak sewa kimono kan? Gitu. Tanam bawah. Tengok bawah, daripada bawah. Tempat yang paling wajib disinggah di Kyoto, Bamboo Forest. Tapi ada satu bahagian tu yang tak ramai orang Malaysia tahu tau. Okochi Sanso Garden. So, hello. Assalamualaikum. Ohai gozaimasu. Watashi wa Hizman desu. Makan lagi please dekat restoran Yoshi ya. Sorry. Ini makanan Haze. Meriah bukan? Sesuai dengan tuan badan dia yang sebesar agam ini. Kemudian kita sambung jalan-jalan ke lewat malam di Kimono Walk. Bila malam akan ada satu jalan yang macam mengeluarkan lampu. Jangan lupa share, subscribe dan tekan notification button untuk tahu episod ketiga Haze pergi Jepun. Until next time, Assalamualaikum.